Antara paparan menarik hari ini. Kerjasama PAS UMNO satu cabaran. Lepas kena pecat, Isham Jalil terus serang UMNO. PAS semakin tersepit nak rampas kerajaan. Kenapa tak boleh runding terus dengan Perdana Menteri? Kerjasama semula PAS dan UMNO merupakan satu usaha yang baik namun menjadi cabaran kepada parti itu. Timbalan Musyidul Ampas Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob berkata, gabungan berkenaan merupakan harapan PAS sejak dahulu kerana mementingkan perpaduan umat Islam. Beliau memberitahu PAS satu ketika dahulu pernah menyelamatkan UMNO dan pernah menjadi satu perkara positif jika semua pihak tahu pentingnya perpaduan antara Melayu dan Islam. Katanya usaha bekerjasama itu amat baik tetapi ada cabarannya. InsyaAllah satu perkara yang baik jika semua pihak tahu pentingnya perpaduan Melayu dan umat Islam. Sebelum ini media melaporkan PAS tidak menolak untuk bekerjasama semula dengan UMNO di sebalik sejarah pahit hubungan kedua-dua parti sebelum ini. Timbalan Presidennya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Wan berkata, sebarang kerjasama dengan UMNO perlu melalui platform Perikatan Nasional yang turut dianggotai Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Sebelum itu, bekas Menteri Besar Kelantan itu dilantik sebagai penasihat khas Institut Pemikiran Tok Guru Datuk Bentara Setia. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Kelantan, Datuk Nasruddin Daud ketika berucap merasmikan majlis berkenaan. Ketika diminta mengulas mengenai pencapaian 100 hari Nasruddin sebagai Menteri Besar, Ahmad yakin pimpinan Kelantan itu mampu memajukan Kelantan. Tambah beliau, Nasruddin banyak melakukan kajian masalah yang dihadapi selain memberi tumpuan untuk melaksanakan program untuk rakyat. Katanya, saya yakin sokongan padu daripada pimpinan kerajaan negeri dan semua agensi boleh membangunkan Kelantan. Perdana Menteri menyanggah dakwaan setengah pihak terutamanya daripada pembangkang yang mengatakan kerajaan perpaduan tidak memberi tumpuan kepada orang Melayu. Mengambil contoh soal bahasa Melayu, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kepimpinan sekarang lebih tegas berbanding sebelumnya. Menurutnya, beliau tidak akan membenarkan orang menggunakan nama Bumi Putra namun mengkhianatinya dengan memberikan projek kepada bukan Bumi Putra. Katanya soal program, kalaupun kata Jana Wibawa itu program untuk Bumi Putra, saya lebih tegas, saya tidak benarkan orang khianat nama Bumi Putra tetapi bagi pada syarikat Cina. Tapi kalau tender tak kira Cina, Melayu, India, Dayak, itu soal lain. Amalan sakau menyakau ini saya tidak kira Melayu, Cina atau India, kita perlu ambil tindakan yang tegas. Jadi di mana yang tidak Melayunya? Hak keistimewaan orang Melayu Perkara 153 itu merupakan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan. Ada golongan liberal, elit yang marah, kenapa Anwar masih terikat dengan dasar Bumi Putra? Ini dasar yang termaktub dalam perlembagaan yang kita sepakati. Begitupun tegasnya, beliau tidak mahu menganiayai kaum lain dan melalui sekolah daerah dan baiki tandas misalnya. Perdana Menteri menegaskan bantuan itu diberi kepada semua sekolah, tidak mengira kaum, bangsa atau agama. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Isham berhubung pemecatan keahliannya daripada UMNO yang dibuat dalam mesyuarat MKT. Namun katanya sehingga kini dia masih belum dimaklumkan secara rasmi mengenai pemecatannya termasuk surat rasmi dari UMNO. Bagaimanapun Isham memaklumkan dia telah disingkirkan daripada kumpulan WhatsApp MKT UMNO. Katanya, saya belum dapat surat. Yang saya tahu mereka telah keluarkan saya dari WhatsApp grup Majlis Tertinggi UMNO malam semalam. Setakat ini, 3 anggota MKT UMNO yang hadir dalam mesyuarat memberitahu bahawa Isham dipecat selepas lantang mengkritik kerjasama UMNO dan DAP. Mereka bagaimanapun enggan nama masing-masing didedahkan. Seorang anggota MKT berkata terdapat banyak kesalahan dilakukan Isham, antaranya mendesak Presiden Zahid Hamidi berundur dan menggelar pemimpin UMNO itu sebagai baruah DAP. UMNO setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berkaitan perkara itu. Ahli Jawatankuasa Amanah Nasional Ustaz Rizwan Abu Bakar menyifatkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai pelopor pemikiran gulu atau ekstrim. Gulu ialah perkataan bahasa Arab untuk keterlaluan. Katanya kalau orang bertanya mana bukti Haji Adi dan PAS itu ekstrim, itulah buktinya kenyataan daripada Hadi. Kenyataan itu mengesahkan bahawa Haji Adi adalah pelapor pemikiran gulu. Dalam tulisannya itu, Haji Adi telah berbohong dan memfitnah apabila menyatakan peruntukan kerajaan pusat tidak diberikan. Royalti minyak tidak diberikan kepada Palestin Kedah. Itu dia bohong dan fitnah. Dia fitnah kerajaan persekutuan tidak sampaikan peruntukan. Dia berbohong hakikat yang sebenar.
Ia susulan dakwaan dikeluarkan Abdul Hadi menerusi satu artikel yang bertajuk Cara Golongan Munafik Menentang Islam Diikuti Israel dan Pakatan Harapan di dalam ruangan minda Presiden dalam Akhbar PAS Harakah Daily yang turut diterbitkan di dalam laman Facebooknya. Mula selanjut, Rizwan turut mengambil contoh Terengganu dan mempersoal pembentangan belanjawan di negeri pantai timur itu. Katanya macam Terengganu, belanjawan mereka jika tanpa peruntukan kerajaan pusat termasuk royalti, mereka tidak boleh bentang bajet sehingga hampir 2 bilion ringgit untuk belanjawan 2024. Daripada mana sumber itu kalau bukan pemberian royalti dan juga peruntukan kerajaan pusat kerana hasil cukai Terengganu tidak lebih daripada 250 juta ringgit. Harian juga Ahli Parlimen marah mendakwa bahawa sikap memaksa rakyat untuk menyokong dan mendukung apa-apa sahaja ialah amalan purba zaman jahiliah yang turut diamalkan oleh Yahudi Zionis Israel di Palestin. Katanya mereka tolak Hamas yang menang secara majoriti dalam pilihan raya perundangan Palestin 2006 dahulu dengan membenarkan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menang secara minoriti menubuhkan kerajaan. Maka konsep yang diguna pakar oleh Pakatan Harapan menepati demokrasi yang diamalkan oleh Israel terhadap kerajaan Hamas di Palestin yang memenangi pilihan raya dan mencapai majoriti yang mencukupi. Namun PLO sebagai kumpulan minoriti yang tunduk menjadi boneka Zionis Israel dan Amerika Syarikat pula yang menubuhkan kerajaan dengan mengikut tunjuk mereka. Untuk rekod, Presiden Mahmud Abbas yang merupakan pemimpin paling kanan Palestin adalah dari kumpulan Fatah. Hari turut menyifatkan PKR di dalam kerajaan perpaduan sebagai parti minoriti yang memimpin kerajaan boneka pragmatik liberal seperti mana PLO dan mengambil pendekatan munafik. Katanya pendekatan pemerintah mereka sama seperti pendekatan golongan munafik pada zaman Rasulullah terhadap mereka yang beriman supaya menyekat peruntukan kepada pihak lawan. PAS didakwa semakin terdesak selepas ramai ahli parlimen pembangkang mengisytiharkan dukungan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, kekuatan Parti Perikatan Nasional juga semakin melemah kerana tahap keyakinan dunia luar terhadap kerajaan mengukuh di bawah kepimpinan Anwar. Menurutnya, PAS juga suka menyerang kerajaan secara dasar kerana angka dan petunjuk ekonomi semakin baik serta pelaburan bertambah di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan. Katanya bagi mereka ini pencapaian kerajaan tidak boleh dibiarkan. Jika tidak, sokongan mereka akan terus merosot. Justru menggelarkan Pakatan Harapan sebagai munafik, musuh Islam yang mengamalkan demokrasi ala Israel yang membenarkan pandangan bahawa PAS sebuah parti yang berfikrah pemikiran ekstrim. Muhammad Kamil yang lebih dikenali sebagai Kamil Munim turut mempersoalkan sikap agama yang kononnya penuh hikmah dan ihsan diulangi parti itu semata-mata untuk menampakkan diri mereka lebih hebat. Katanya menentu hal berkaitan peruntukan sejak bila kerajaan persekutuan melakukan sekatan ekonomi bagi negeri-negeri yang ditadbir oleh PAS. Ini adalah satu fitnah yang sangat dahsyat. Dalam hal royalti, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sendiri gagal selama 33 bulan untuk menyelesaikan ketika berada di bahu kuasa. Ini fakta siapapun dalam PAS tidak mampu menyangka. Muhammad Kamil juga menyenaraikan bantuan negeri yang bertambah berbanding tahun-tahun sebelumnya. Kedah menerima bantuan sebanyak 512.1 juta ringgit pada 2023 berbanding 458.1 juta ringgit tahun sebelumnya. Kelantan 351.1 juta ringgit, Terengganu 411.1 juta ringgit dan Perlis 154 juta ringgit. Seorang pemimpin Perikatan Nasional berkata, rundingan peruntukan untuk ahli parlimen pembangkang akan mencapai keputusan berkesan jika membabitkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Ketua Whip PN Taqiyuddin Hassan mendakwa rundingan dengan timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof yang diberi mandat oleh kerajaan gagal mencapai persetujuan sehingga pihaknya berhenti berunding. Katanya tapi perundingan itu tidak berjaya, itu sajalah. Kenapa perlu berjumpa dengan TPM2 Fadilah? Bukan saya kata tak boleh tapi tak ada keputusan baik. Dulu masa Ismail Sabri Yaakob jadi Perdana Menteri, beliau sendiri berunding terus dengan Ketua Pembangkang Anwar, jadi boleh buat keputusan lebih berkesan. Bulan lalu Taqiyuddin berkata, PN tidak akan meneruskan rundingan dengan wakil kerajaan mengenai peruntukan sama rata ahli parlimen pembangkang kerana Fadilah meminta mereka menulis surat kepada kerajaan dengan menyatakan jaminan tertentu. Bagaimanapun ahli parlimen Kota Baru itu tidak menjelaskan jaminan atau aku janji diminta oleh pemerintah. September lalu, Fadilah mendedahkan ahli parlimen pembangkang tidak menghantar surat memohon peruntukan di sebalik pelawaan kerajaan. Mula selanjutnya Taqiyuddin yang juga Setiausaha Agung PAS berkata, peruntukan untuk wakil rakyat pembangkang sepatutnya tidak perlu melalui rundingan kerana ia terkandung dalam manifesto kerajaan. Katanya kita sudah bangkitkan banyak kali dalam parlimen
Jadi saya rasa tidak timbul soal perundingan dan sebagainya kerana ia adalah sewajarnya dimulakan tanpa apa-apa alasan. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.